Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam malam Sabtu. Apa khabar saudara? Saudara Zian Yan, apa khabar? Saudara Syah Ibrahim. Begitu juga dengan saudara Mustafa Ilyas. Terima kasih hadir sama malam menemani saya, ya, Cikgu KF Yap. Saudara Anwar Jubin. Begitu juga saudara kena Godam. Panas tak cerita malam ni? InsyaAllah. Saudara Arifin Abdul Halim, saudara Zamari LC, saudara Azrul Jalil. Itu juga dengan saudara Nur Muhammad. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe, ya saudara. Juga di Instagram, saudara Tali Apeh, pembalasan masyar. Saudara Rashid Mustafa, Puan Rina AZ. Itu juga saudara Limut, apa khabar ni? Saudara Syahrul Azam, Puan Nuriah Arsyad dari Hutan Melentang, Ratapan Kasih, saudara BK Hang On, Jamaluddin Muhammad Bujang, saudara Yauman Waras, saudara Arifin Abdul Halim, ABK Nilawati Ainul, Marabiah Abdullah, salam perjuangan katanya, saudara Abdul Hamid dari Kuantan. Begitu juga saudara Yahya Darus, Nazar, saudara Mak Syaril, saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Hazrul Aidi, saudara Zainuddin dan Habizah Yahya. Puan Rusmini, apa khabar dari Pontian, Johor. Saudara Samsudin Lazama, Syam Nazari, saudara John Jibril, Abiki Abino, saudara Muhammad Asri, saudara Ratapan Kasih dari Perlis. Terima kasih saudara hadir, ya. Saudara RSK, begitu juga saudara Hasbah Hasbullah, saudara Puan Halimah Hashim, Wan Lah, saudara Mak Syaril, saudara Ikram Colin, Madam K, Muhammad Zian, Muhammad Ras dan teman-teman yang tak sempat saya santuni. Mencungap saudara, ya, saudara Azmi, saudara Ismail Maisa, saudara Mimas Kitchen, Suhami, saudara Man Kidal, saudara Roslan Arifin. Itu juga dengan Roslan Ahmad. Saudara, saya mohon maaf kerana tak dapat menyantuni semuanya. InsyaAllah usai pencerahan ini saya akan santuni satu persatu teman-teman yang lain. Baik saudara, hari ini hari Jumaat, hari yang penuh mulia, tanggal 30 September, hari terakhir bulan September, saudara. Dan ini juga merupakan hari yang ke-926 COVID-19 melanda negara kita. Masih lagi belum usai. Walau bagaimanapun laporan yang diterima ada pengurangan. Kemarin 2,445, tapi semalam 1,867. Menjadikan jumlah jangkitan keseluruhan kumulatifnya 4,838,872 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan berjaya memulihkan sekitar 4,777,329 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Tapi bagaimanapun semalam ada 4 kematian, menjadikan jumlah kematian sudah pun meningkat kepada 36,369 keseluruhannya. Sebab itu saudara, musim-musim hujan ni jaga kesihatan, jaga diri masing-masing, ya. Saudara Azizam UMNO juara rakyat katanya. Saudara Nurid Aisyah, selamat malam dari Kuantan hadir, ya. Terima kasih teman di Instagram. Yamin, Pak Long Tan, Ismail Maisa. Dan dari dapatan saya saudara, terdapat peningkatan di 6 buah negeri dan susut di 9 negeri, sementara Pahang dikekal 40 jangkitan. Perak nampak gayanya susut tapi angkanya masih lagi 183. Selangor juga susut, angkanya adalah 470. Tapi wilayah Persekutuan meningkat kepada 451. Sabah susut 159. Pulau Pinang pula tak cerai. Peningkatan kepada 104 warga yang dijangkiti oleh virus corona. Itulah 5 negeri sekarang yang berada di atas 100 jangkitan. Lain-lain negeri berada di bawah paras 100, ya. Saudara Ki, Saudara Nazar, tiada kompromi lagi katanya, bubar atau pecat. Sebab Puan Surayah,
Saudara Hasan Mat Yusof, Abdul Ghani, Saudara Zamri Abdullah. Baik, saudara, usai pencerahan seperti biasa, saya mohon keizinan, tak lama pun, 2-3 minit saja untuk segmen e-commerce. Bagi teman-teman yang mempunyai produk, kalau nak diwawarkan produk saya, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar terus memasarkan produknya itu Stangi, Al-Baqur dan juga parfum minyak wangi daripada tanah Arab, saudara. Memang wangi, saudara, saya segar badannya. Sampai itu, kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Ya, Cik Long, Saudara Mak Safari, Saudara Abdul Rahman, Saudara Raja Kamal. Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Teman-teman di Lembah Kelang, kalau nakkan buah-buahan yang segar, yang manis, grade-nya AAA, cherry, anggur, buah lai, kiwi dan sebagainya, boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan sebut boleh dihantar terus ke rumah anda. Ini teman-teman di Lembah Kelang. Tapi jangan lupa, saudara, makanan kegemaran saya popiah sira Lady Maria. Ini makanan memang sedap, saudara. Boleh saudara hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Harga murah, pedas, rangup dan manis serta mengasyikkan bila makan popiah sira Lady Maria. Dan akhir sekali, saudara, bagi teman-teman yang nak berniaga, ini peluang perniagaan. Apabila ini tim Nur Aisyah sedang mencari rakan-rakan perniagaan bagi kawasan anda, sila hubungi tim Nur Aisyah di talian 018-279-4288. Tim Nur Aisyah memasarkan produk kosmetik wanita yang boleh dibawa semayang, boleh tidak membatalkan wudu kerana tidak ada alkohol. Dapat juga susu segar dan juga makanan-makanan segera, saudara. Itulah seketika, saudara, dalam segmen e-commerce, ya, saudara Cik Din Syahari, saudara Azizan, Abdullah Bakar, Cik Mendan, saudara Samsu Anwar. Kita tunggu keputusan MKT sekejap lagi, saudara. Saudara Mat, saudara Zainal Ishaq, saudara Zakaria Karmin. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan, saudara. Sebenarnya, saudara, menurut ahli agama, bencana alam boleh berlaku apabila manusia melanggar hukum syariatullah, yakni dengan meninggalkan apa yang diperintah dan melakukan yang diharamkan. Ingat itu, saudara, kerana Allah telah mengisahkan sebagaimana kaum-kaum terdahulu dihancurkan akibat daripada dosa-dosa mereka. Bencana seperti bencana alam, saudara, seperti tsunami, banjir besar, gempa bumi, kemarau. Ini merupakan ayat Allah, iaitu peristiwa dan kejadian, yakni merupakan antara bicara Allah yang mengandungi nilai-nilai didikan kepada manusia. Jika dapat kita fahami dan kita hayati dan dijadikan panduan, maka hidup manusia pasti akan lebih tenang dan terarah. Bencana alam bukanlah fenomena alam biasa seperti yang dianggapkan oleh manusia. Saudara, memang tidak semua sukakan bencana alam ini, namun tidak ada seorang pun yang dapat menghalangnya bila ia datang menimpa. Sehingga saat ini, kemajuan sains dan teknologi belum dapat satu formula pun untuk mengatasi bencana-bencana alam. Gempa bumi misalnya tidak dapat dielakkan. Ia cuma dapat diramalkan atau dikesan kemungkinan bila berlakunya. Begitu juga ribut taufan, kemarau dan banjir. Ironisnya, saudara, sering terjadi bencana alam yang tidak dapat diramalkan sama sekali. Bencana alam datang tiba-tiba, secara langsung atau tidak. Inilah mesej daripada Allah SWT agar manusia insaf akan kelemahan, kemungkaran dan kejahilannya, saudara. Firman Allah yang bermaksud, dan kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Itu dapat kita lihat daripada surah Az-Zukhruf ayat yang ke-48. Justru itu, saudara, ahli-ahli agama sering melihat di sebalik bencana alam itu ada banyak peringatan ataupun ibrah daripada Allah SWT yang perlu disedari dan difahami oleh manusia. Mengapa bencana alam ini terjadi?
apakah hikmah di sebaliknya dan bagaimana cara sebaik-baik menghadapinya. Bukan hanya bencana alam, malah malapetaka lain seperti berlakunya penyakit-penyakit kronik seperti AIDS, COVID, kemiskinan, kezaliman dan lain-lain juga. Semua ini adalah akibat daripada perbuatan dosa-dosa manusia, saudara. Ini peringatan, saudara. Jadi kalau orang bercakap soal banjir datang ke tak datang, kita je boleh meramalkan semua itu kerja Allah SWT, ya Pak Dinda, saudara Wan Ahmad, saudara Osman Abdullah, saudara Mitop, saudara Abdullah Majid, Cik Hasan, Abdul Rahman daripada Johor Bahru, Cik Putri Qaisyah, yang Tuan Agung tak berkenan berubah parlimen. Mana kita tahu dalam hati tuanku. Belum lagi jumpa saudara, saudara Ronchiu, saudara Hakim Mahfiz, saudara Zaid Kamal. Saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Saya sabar dulu saudara. Sebenarnya ini kiriman Tan Sri Osusukam. Katanya, jangan sesekali menunggu waktu untuk berubah, kerana belum pasti waktu itu akan menghampiri kita. Jadi kalau kita nak berubah, saudara, jangan tunggu waktu. Berubah daripada saat kita sedar, terus berubah daripada kejahatan kepada kebaikan. Daripada tidak mengingati Allah SWT, segera kita sujud di tikar sembahyang, saudara. Saudara Ziha, apa saja bencana yang berlaku adalah peringatan dari Allah. Benar, saudara Zaiha. Jadi sebab itu kita sewajarnya jangan sama sekali melihat bencana itu hanya dengan mata luaran. Kena dikaji, saudara. Baik, saudara, saya hanya sekadar mengingatkan anda, apabila saya membaca Mutiara Kata, Naluri Kehidupan, sebagai pembuka bicara saya, untuk kita saling ingat mengingati. Saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja tanpa had wang negara, kerana kita khawatir negara akan muflis, saudara. Baik, saudara, bicara kita malam ini tajuknya segalanya kian terlerai. Sabar dulu, saudara. Tadi saya menyiapkan pantun daripada Pak Nazir. Ingatkan dia, saya tahu dia tak bersihat sekarang, lah usia 80 tahun lebih. Saya tentulah kadang-kadang masalah kesihatan dan sebagainya. Jadi saya ambil lah buku yang dikirimkan kepada saya. Ini buku dia, Pantun Pak Nazir, saudara. Tapi bagaimanapun, Pak Nazir masih lagi sayang pada anda, masih mau berkomunikasi. Sekitar jam 8.30 malam tadi dia menghantar kiriman pantunnya untuk perkongsian kita bersama. Terima kasih Pak Nazir. Kata Pak Nazir, tepi paya rumah Pak Jabar, pokok kantan membarisi jalannya. Teringin kaya berkobar-kobar, lupa lautan ada pantainya. Ya, kiasan pada Pak Nazir. Dari Pak Nazir dia berkias, jangan orang nak kaya berkobar-kobar, lakukan apa sengaja sampai lupa bahawa lautan itu ada pantainya. Setiap cerita itu ada pengakhirannya, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, penegak budaya menerima kurnia, Timur Barat memberi sudah. Orang menginaya terselamat di dunia, tunggulah di akhirat menerima padah. Jadi saudara, kita harus mengingati teman-teman kita supaya janganlah atas setiap keterlanjuran kita itu harus segera kita perbaiki, saudara. Dan seperti biasa, saudara, saya harus memberi peringatan sebelum saya memberi pencerahan bahawa kepada mereka yang mahu menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam pelbagai channel, sama ada channel YouTube ke, Instagram dan sebagainya, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga dengan kiriman kata-kata atau pandangan anda. Asalkan pandangan anda itu sewajarnya tidak melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Jika itu berlaku, anda harus bertanggungjawab kerana saya tidak mampu untuk memantau kesemua tulisan anda maupun suntingan anda. Ingat saudara, tangan yang mencincang, bahulah yang memikulnya. Ini adalah sekadar pencerahan politik. Matlamatnya untuk memberi informasi, tidak lebih daripada itu, saudara. Kalau mungkin saya beri komen, tak banyak mana pun. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju.
Kalau anda tak setuju, nak menyanggah ataupun nak bertanya ataupun nak berbincang, tiada masalah. Uraikan permasalahan anda ataupun apa yang anda tak setuju dengan apa yang saya katakan. Gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis kerana kita warga cinta damai, saudara. Kita tidak mahu kita berbalah dengan kata-kata yang di luar peradaban bangsa kita, saudara. Ingat, saudara, we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Hari ini cuaca siang tadi memanglah panas, tapi masuk jam 4.30 petang tadi saya nampak mendung dan ada titis-titis hujan. Teman-teman yang tinggal di kawasan rendah, berhati-hati kerana kabarnya besar kemungkinan ada ini berlaku banjir mengejut. Yang saya katakan banjir mengejut lah. Tapi bagaimanapun ini bukanlah satu yang sahih kerana terpulang pada hujan. Cuma saya tengok awan petang tadi pukul 3, pukul 4, awan gelap saja, mendung saja cuaca. Berdoalah kita agar bencana banjir tidak melanda di kawasan anda. Kalau berlaku, tunggu peringatan daripada pihak-pihak berwajib. Kalau perlu kita pindahlah, saudara. Selamatkan diri anda, keluarga anda dan harta benda kita, saudara. Dan dapatan saya petang tadi sekitar jam 6 petang, nampak gayanya nilai ringgit Malaysia ni ada sedikit mengukuh, tapi masih lagi pada angka RM4.63. Semalam RM4.65 ada mengukuh. Pengukuhan itu menurut laporan yang saya terima, ringgit menutup urus niaga untuk bulan September. Mana hari ini hari terakhir, saudara, dengan mencatatkan peningkatan kecil berbanding dengan dolar Amerika. Sekaligus ia memulihkan sedikit penyusutan di tengah-tengah sentimen pasaran yang bercampur-campur. Demikian kata penganalisa tukaran wang asing. Itu pada jam 6 petang ringgit naik 20 mata, bukan 20 sen, 20 mata pada asas kepada RM4.636 daripada dolar Amerika berbanding pada RM4.6380 pada hari urus niaga semalam, ya. Harga minyak mentah merupakan penanda aras global yang kukuh pada $89.23 bagi setung. Sebab itu saya katakan minyak berlegar antara $70 ke $90. Keadaan ini tentulah akan turut menjangkiti ataupun menyangkut soal ekonomi negara kita. Saudara, dalam pada itu ringgit diniagakan kebanyakannya berbanding dengan mata wang negara-negara lain agak rendah. Unit tempatan susut berbanding pound sterling. Sekadar daripada RM5.03 kepada RM5.17 bagi 1 pound. Dolar Singapura pula, saudara, untuk $1 Singapura, ringgit kita meningkat. Meningkat nilai dolar Singapura daripada RM3.22 kepada $1 kepada RM3.23. Begitu juga dengan euro, daripada RM4.49 1 euro kepada RM4.54. Berhati-hati, saudara. Dan saya juga menerima perkabaran, katanya bahawa bank CIMB diberitakan bakal menutup sekitar 7 buah cawangan menjelang awal bulan Oktober ini, kerana melihat keadaan kedudukan ekonomi yang tidak menentu. Dan jika ini berlaku, tentulah ia akan turut melibatkan pembuangan pekerja. Jadi teman-teman semua berhati-hati ataupun berwaspada, berjimat cermatlah. Kerana saya juga dipahamkan bahawa kadar OPR, itu kadar faedah semalam bank, juga dikatakan bakal dinaikkan lagi ke tahap 3.5% dan bukannya 3%. Jika ini berlaku, artinya hutang kita dengan bank akan meningkat, bayaran ansuran kita juga akan meningkat. Itu keadaannya, saudara. Malahan nampak-nampak gayanya kesan daripada perang Ukraine, keadaannya semakin parah. Sebab itu dalam suasana begini, negara kita tidak boleh dipimpin oleh pemimpin yang lemah. Negara tidak boleh ditadbir oleh pemimpin yang lemah. Kerana perkembangan terbaru mengenai peperangan antara Rusia dan Ukraine memberikan isyarat kepada kita bahawa ia tidak akan berakhir dalam masa yang singkat.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah pun mengumumkan bahawa Rusia telah mengerahkan sekitar 300,000 tenteranya, tambahan tenteranya untuk dihantar ke medan peperangan. Dalam respon balas, Pakatan Tentera Atlantik Utara ataupun NATO pula mengumumkan akan menghantar seramai 300,000 tentera ke Ukraine untuk mengimbangi kekuatan di Rusia. Ya, dalam peperangan ni nampak gayanya belum ada tanda-tanda berakhir dan tentulah banyak jiwa yang akan terkorban. Rusia menghantar 300,000 tambahan tenteranya dan NATO pula menghantar 300,000 pula di Ukraine. Maka akan berlaku pertembungan. Ya, dalam keadaan gini, saudara, kita lebih bimbang apabila Putin telah beberapa kali memberi amaran bahawa Rusia akan menggunakan bom nuklear sekiranya negara barat terus campur tangan dalam sengketanya dengan Ukraine. Jadi dalam respon balas kepada Rusia, Amerika juga telah memberikan amaran bahawa negara itu akan bertindak balas dengan tegas sekiranya Rusia menggunakan bom nuklear. Itu keadaan yang tidak menentu, saudara. Memanglah kalau kita lihat jarak antara Malaysia dengan Rusia sekitar 6,400 km. Begitu juga dengan jarak antara Malaysia dengan Ukraine sekitar 8,200 km. Dan menurut pakar-pakar, bom nuklear yang dimaksud itu yang akan digunakan oleh Rusia bukanlah bom nuklear pemusnah besar-besaran. Ia adalah bom nuklear taktikal dengan kekuatan sekitar 0.3 hingga 100 kiloton. Ini bermakna sekiranya dipertimbangkan jenis bom nuklear yang digunakan dengan jarak medan pertempuran itu, negara kita akan selamat secara daripada kesan radioaktif. Tetapi bukan itu yang menjadi kebimbangan kita. Yang menjadi kebimbangan ialah kesan ekonomi yang akan berlaku sekiranya peperangan Rusia dan Ukraine berpanjangan. Saudara, kesannya 90% sumber makanan negara yang bergantung pada import. Dalam keadaan begini, apakah kita mempersiapkan bank simpanan makanan ataupun food security kerana kita mengimport makanan dari luar? Kedua, nilai mata ringgit kita dilihat semakin hari semakin lemah. Ringgit semakin lemah. Sekiranya keadaan begini berterusan, apakah pimpinan kerajaan sudah bersedia dengan kenaikan harga barang? Begitu juga apabila ringgit semakin lemah, harga barangan makanan import pasti akan naik, saudara. Apakah pimpinan mempunyai dana yang cukup untuk memberikan subsidi? Ini perlu dilihat, saudara. Begitu juga dengan jumlah pengangguran. Apabila negara sekarang ini sudah mencapai lebih 1 juta orang yang tidak mempunyai pekerjaan, pengangguran. Dan kita juga berhadapan dengan kenaikan harga barang. Apakah pimpinan kerajaan sudah bersedia dengan langkah-langkah untuk membantu rakyat? Jadi saudara, rakyat yang kelaparan, sama ada suka atau tidak, pasti akan terdedah dengan kegiatan jenayah. Jadi, apakah kerajaan sudah bersedia untuk melakukan perancangan bagi mengelakkan peningkatan jenayah ini, saudara? Jadi sebenarnya, saudara, banyak masalah yang akan kita hadapi sekiranya keadaan peperangan antara Ukraine dengan Rusia ini berterusan dan ekonomi dunia yang semakin merudum. Sebab itulah sekarang ni saya selalu mengatakan negara memerlukan kerajaan yang lebih stabil dan kuat supaya usaha yang berkesan dapat dilakukan untuk membantu rakyat dan membangunkan negara. Kita memerlukan pimpinan yang benar-benar kreatif, yang benar-benar berkemampuan untuk mentadbir negara. Jika tidak, saudara, sukarlah kita. Saya tak mau nak cakap lebih, saudara. Tambah-tambah lagi, ini satu hal lagi ni. Apabila waris Sultan Sulu telah pun mengatakan bahawa mereka akan meneruskan usahanya untuk merampas aset-aset Petronas di luar negara. Kerana peguam yang bertindak bagi waris Sultan Sulu, Sultan Jamalul Kiram II, difahamkan dalam proses mengemukakan permohonan kepada mahkamah di Belanda untuk menyita aset milik Petroleum Nasional Berhad, itu Petronas. Demikian menurut laporan daripada The Age. Jadi laporan itu menyebut Paul Cohen, itu peguam utama untuk waris Sultan Sulu itu, maklumkan pihaknya mengemukakan petisyen eksekuatur kepada Mahkamah Rayuan The Hague meminta keputusan timbang tara. Dia dah buat pada 20 Februari dulu. Pihaknya akan membuat maklum rasmi kepada kerajaan Malaysia dalam masa terdekat. Ya, saudara, ini keadaan, saudara.
Dulu memang mereka telah pun menyita harta-harta ataupun kawasan milik Petronas di Kazakhstan, tapi apabila didapati bahawa kita telah pun menjual semua aset-aset kita, maka mereka masih lagi menuntut, ya. Inilah dalam keadaan sekarang, saudara. Jadi menurut bagaimanapun, saya agak lega sedikit apabila Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dato' Wan Junaidi Tunku Jaafar, Menteri yang menjaga haiwan undang-undang, dia kata negara kita akan meneruskan prosiding mahkamah di Perancis dan Sepanyol untuk menepikan dan membatalkan perintah berkaitan, serta yakin bahawa penyelesaian prosiding mahkamah itu akan menyebelahi negara kita. Ini keadaan, saudara. Baik, saudara. Dalam kegusaran kita begitu, saya agak-agak lega lagi apabila saya mendapat kiriman kenyataan media bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengarahkan agar siasatan lanjut ke atas Tommy Thomas dilakukan. Jadi beliau telah mengeluarkan kenyataan media berhubung siasatan badan khas terhadap mantan Pegawai Negara Tommy Thomas. Menurut kenyataan tersebut, Perdana Menteri menyatakan dapatan dari badan penyiasatan tersebut terdapat 19 persoalan yang membabitkan salah laku serta adanya campur tangan politik dalam bidang kehakiman, saudara. Jadi, menurut Perdana Menteri, siasatan akan dilakukan antaranya di bawah Seksyen 124 dalam kurungan 1 dan Seksyen 203 Kanun Keseksaan, Seksyen 4 Akta Hasutan 1948, Seksyen 8 Akta Rahsia Resmi OSA 1972 dan Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009. Jadi menurut Perdana Menteri bahawa pasukan petugas khas siasatan ke atas dakwaan-dakwaan yang terdapat dalam buku Tommy Thomas yang berjudul My Story, Justice in the Wilderness telah dibentangkan, dan menurut laporannya beberapa syur telah pun dipertimbangkan. Jadi laporan itu telah disediakan oleh pasukan dalam tempoh 9 bulan. Jadi katanya berdasarkan siasatan, pasukan itu telah mengkategorikan 19 isu penting, dan sewajarnya lah persoalan ini diselesaikan dengan segera. Kalau tidak, nanti kita akan, dunia luar akan melihat badan kehakiman kita ini dalam keadaan yang agak bercempera, saudara. Begitu juga bahawa saya ingat ini, saudara, Dr. Ashraf Wajudi, Dr. Ashraf selaku Ketua Pergerakan Pemuda, beliau pernah menuntut agar siasatan dilakukan. Jadi ternyata benarlah apa yang dibangkitkan oleh Pergerakan Pemuda setahun lalu, termasuk laporan-laporan polis yang dibuat oleh pemuda-pemuda UMNO di seluruh negara mengenai pelbagai salah laku bekas Pegawai Negara Tommy Thomas. Antaranya adalah mencatur pelantikan hakim-hakim, termasuk Ketua Hakim Negara, di mana ia bercanggah dengan pertukas dia ada dalam Perlembagaan Persekutuan dan Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009. Beliau juga dilihat menggugurkan sejumlah besar kes-kes berkaitan dengan pimpinan dalam Pakatan Harapan, termasuklah 2 ahli DAP. Semua orang tahu, masih lagi sepatutnya dah tuntas lah perbicaraan itu, dan juga tentang pengganas LTTE. Jadi penyerahan guna kuasa, kecuaian profesional seperti melantik sebanyak 23 peguam luar sepanjang beliau memegang jawatan sebagai pegawai negara. Ia terdapat keraguan bahawa pelantikan peguam luar dalam beberapa kes dan dikalikannya dalam kapasiti pegawai negara adalah tidak teratur berlandaskan tata cara sedia ada. Jadi kata Datuk Ashraf Wajidi, rakan kongsi kamarnya, ni dia bilang sebab waktu Tommy Thomas jadi pegawai negara, dia lantik rakan kongsi dia, itu Ganesha Nethri, dilantik untuk mengendalikan penyelesaian dengan Goldman Sachs berkaitan isu 1MDB. Begitu juga Tommy Thomas telah melantik bekas rakan kongsi kamarnya Sitpah Selvaratnam mengendalikan penyitaan Economity, itu kapal yang dikatakan yang didakwa milik 1MDB. Jadi banyak lagi isu-isu yang pastinya telah disiasat di peringkat pasukan khas yang telah terlepas dilantik oleh Kabinet. Jadi kadang begini kita mengucapkan terima kasih pada Yang Amat Perdana Menteri, perlu tegas untuk melaksanakannya, saudara. Okey,
Itu bab perundangan, kita mengharapkan agar sesuatu yang tuntas. Baik, saudara. Sebagaimana saya katakan, hari ini Majlis Tinggi UMNO sibuk. Teramatlah sibuk daripada tengah hari tadi. Saya dipahamkan bahawa tengah hari tadi telah pun berlangsung mesyuarat top 5 dalam menentukan isu pembubaran Parlimen. Dapatan saya bahawa harapannya begitu cerah. Tapi saya tak boleh mendahului Susah Agung. Kita juga tak boleh mendahului ketetapan Duli Yang Maha Tuan Agong. Bahawa tapi ketetapan telah pun diambil dalam mesyuarat top 5 tadi. Jadi tarikh bila Yang Maha Perdana Menteri nak mengumumkan terpulang. Selepas beliau menghadap Duli Yang Maha Tuan Agong memohon perkenan agar Parlimen dibubarkan. Jadi gambaran yang saya dengar-dengar lah saudara, ini gambaran saudara, bukan benda yang sahih. Gambarannya katanya mesti juga nak dibentangkan bajet pada 7 Oktober. Seandainya selepas pembentangan bajet itu dibubarkan Parlimen, maka tempohnya kita tengok saudara, jeda waktunya. Kalau 7 hari bulan bermakna dalam tempoh 2 minggu. Selepas 7 bulan itu, bermakna 21 Oktober, mesyuarat Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan mesyuarat. Itu pada tanggal 21 Oktober. Kemudian, tentulah ditetapkan tarikh penamaan calon 2 minggu kemudian. Kalau 21 campur 14, dah hujung Oktober. 21 campur 14, dah mungkin 2 bulan atau 3 bulan November, dan 12 hari selepas itu tempoh pengundian. Artinya saya melihat kalau benarlah Parlimen itu dibubarkan sekitar, dia tak boleh buat immediate saudara, dia kena ada prosesnya. Pertama sekali Yang Maha Perdana Menteri dia kena menghadap, tak perlu nak tanya orang. Sebab itu top 5 tadi bermesyuarat apa semua tu mengesahkan keabsahan Yang Maha Perdana Menteri mempunyai kuasa sepenuhnya untuk menghadap Duli Yang Maha Tuan Agong untuk mohon perkenan dibubarkan Parlimen. Dan jika itu berlaku, gambaran yang saya dapatlah, sebab masih lagi ada perbincangan tentang pembentangan bajet. Jadi bajet ada 2, satu bajet tambahan, satu lagi bajet yang akan dibentangkan pada 7 bulan. Tetapi seandainya bajet pertama pada 3 hari Isnin ni, bukan lama hari pun saya, hari Isnin nanti, kalaulah bajet tambahan itu ditolak, maka dengan sendirinya Parlimen akan dibubarkan pada tarikh tersebut. Tapi kalaulah seandainya diluluskan, maka dibawalah pada 7 bulan hari Jumaat. Saudara, hari Jumaat nanti besar kemungkinan selepas ini, maka pengumuman akan dibuat, besar kemungkinan. Itu saya tak boleh mengatakan pasti saudara. Ini kena jelas. Ini dapatan saya bisik-bisik dengan teman-teman. Sebab dalam mesyuarat tadi 5 orang saja, iaitu Presiden, Timbalan Presiden dan 3 naib Presiden. Dan Yang Maha Perdana Menteri selaku naib Presiden memperakui bahawa pilihan raya akan diadakan. Itu yang paling penting, dia memperakui. Jadi telerailah sudah saya isu pilihan raya ini. Tapi kita harus melihat daripada jeda waktunya. Saudara, Asraman macam manalah UMNO dominan perintah Malaysia, sedangkan PN PAS tak pergi panggil bagi bincang PRU. Sebenarnya saudara, soal isu untuk berbincang apa semua tak ada. Tak ada keperluan. Kuasa eksekutif Yang Maha Perdana Menteri untuk menghadap Agong itu hak dia. Ini sebab itu kadang-kadang kita merasakan macam-macam lah, kita membuat andaian, kita lupa pada perlembagaan, ketetapan yang dibuat saudara. Dan saat ini saudara, saat ini Majlis Tinggi masih berbincang lagi. Tadi hanyalah perbincangan top 5. Itu Presiden, Timbalan Presiden dan 3 orang naib Presiden. Dan kabarnya yang saya dapat bahawa bersetuju. Tarikhnya tunggu sekejap lagi lah. Saya yakin sekejap lagi Susah Agung akan membuat kenyataan. Saya tidak boleh melangkaui atau mendahului Susah Agung UMNO. Kita tunggu apa kenyataan. Tapi yang paling penting sekarang ni, saudara, ni sedang kabarnya lah. Panas juga sedang mesyuarat ni. Panas juga mesyuarat tu, saudara.
Jadi bagaimanapun segala-galanya akan terjawab dalam masa 1-2 jam lagi, saudara. Dan walaupun selepas kita diasak oleh parti-parti pembangkang mengatakan bahawa kita gila kuasa dan sebagainya, maka kita mengharapkan agar pimpinan Majlis Tinggi hari ini benar-benar bertegas. Enough is enough. Pilihan raya adakan sebagaimana yang dibincangkan petang tadi, saudara. Jadi dalam keadaan begini saya melihat, tapi yang paling penting saya menyatakan kita nak dengar juga bagaimana dengan musang-musang berbulu ayam. Bagaimana dengan mereka yang tikus-tikus yang berada dalam kolam UMNO. Ini yang paling penting. Apakah ada tindakan? Dan sekarang ini UMNO tidak lagi boleh bertolak ansur dengan relatif yang dimainkan oleh pihak lawan. Tak boleh dah sekarang ni. Sebab itu awal-awal tadi saya katakan kita memerlukan pimpinan yang tegas. Cukup dah. Make a full stop. Sebab itu saya katakan segalanya pasti terlerai dalam tempoh 1-2 jam je lagi, saudara. Kerana sekarang ni, saudara, kita juga memerlukan sebuah negara, sebuah kerajaan. Negara kita, saudara, memerlukan sebuah kerajaan yang tidak tunduk kepada sebarang urutan politik. Perdana Menteri perlu mendengar keluh kesah rakyat. Itu yang paling penting. Sebab kita sini berdepan dengan risiko ekonomi yang agak menekan. Jadi apakah perlu kita menanti persetujuan pihak lain? Perlukah kita menanti persetujuan kabinet yang tentu tidak akan tercapai untuk menentukan tarikh pilihan raya? Ini tidak mungkin berlaku, saudara. Saudara Jack, belanjawan tahun ini jangan minta nak beli kapal perang lagi. Saudara Jack, bila bentang belanjawan, buat macam mana pun. Saya dengar semalam ke kemarin, saya dah menyatakan bahawa speaker dah bagi tahu bajet ini yang dibentangkan 7 bulan pun bagi saya tak ada keperluan pun. Sebab kerajaan yang baru dibentuk selepas pilihan raya nanti, maka sudah pasti akan mengemukakan bajet yang baru. Cuma saya hairanlah kenapa ya amat Perdana Menteri masih lagi bertegas nak menurunkan bajet. Jadi sekarang ni dalam keadaan hari ini, saya sebagai warga UMNO rasa letih lah apabila disogok dengan pelbagai keburukan UMNO. Jadi walaupun dah 6 dekad UMNO mentadbir negara dengan jayanya, tapi masih lagi kita dimaki hamun dengan pelbagai cacian oleh pihak pembangkang. Mereka berusaha untuk menutup kelemahan mereka. Jadi saya yakin Yang Muhammad Presiden UMNO, dia mendengar suara akar umbi yang sedang menanti dalam tempoh 1-2 jam lagi. Seluruh 4.2 juta warga akar umbi UMNO menanti apakah keputusan. Jadi musang-musang dah jadi tikus mondok lah tu. Ya, Puan Nuridah Kamarudin. Jadi saya yakin pasti musang-musang ini akan diadres ataupun ditangani oleh Presiden dan Majlis Kerja Tinggi. Ya, saudara, ini sebenarnya kita bukan benci dengan mereka, tapi kita melihat bahawa tindakan mereka yang boleh menghancurkan UMNO perlu diambil tindakan. Saudara, kerana kita juga jangan lupa Datuk Seri Presiden sendiri dah berjanji bahawa beliau akan mengambil tindakan. Jadi kita tunggulah apa tindakannya dalam masa 1-2 jam lagi, saudara. Yang akar umbi tengah tunggu ni. Dan yang paling saya yakin juga pasti akan dibincangkan dalam Majlis Tinggi ini, mungkin panas, apabila tentang pendedahan keseluruhan isi kandungan perjanjian sulit antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan Tan Sri Muhyiddin. Walaupun isu perjanjian tersebut tu dah over lah, benda dah berlalu, saudara, tetapi apabila ia tidak didedahkan, warga perlu tahu sejauh mana benarnya tidak. Kerana perjanjian itu didedahkan oleh kumpulan yang satu lagi, itu dari kumpulan Dr. Mahathir, penyokong-penyokong Dr. Mahathir yang mendedahkan perjanjian tersebut. Jadi dalam keadaan begini, Tan Sri Muhyiddin juga perlu tampil untuk mendedahkan. Nak takut apa kalau benar ada perjanjian? Saya yakin tentulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam keadaan yang terhimpit, kerana perjanjian itu dilakukan oleh beliau secara sendiri, bukan mewakili UMNO, kerana beliau tidak mendapat mandat. Walaupun Presiden UMNO dah menyatakan tujuan diadakan perjanjian itu hanyalah itu cara taktikal politik Datuk Seri Ismail Sabri untuk menggapai jadi Perdana Menteri. Itu taktikal. Tetapi sebagai warga kita tak mahu UMNO ini terkait,
Kerana ada klausa-klausa dalam perjanjian tersebut, iaitu antaranya dalam perkara 11, apabila katanya kedua-dua pihak bersetuju Tan Sri Muhyiddin menjadi calon Perdana Menteri selepas pilihan raya umum yang ke-15. Ini kita nak tahu penjelasan. Saya yakin perkara ini akan dibangkitkan dalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO. Kerana dalam Majlis Tinggi UMNO kita ada Datuk Dr. Fuad Zakasi, saudara Datuk Razlan, ada Ketua Pergerakan Pemuda, ada Ketua Puteri. Bukan kaleng-kaleng dia orang ni, saya berpeluh jugalah saya rasa. Perdana Menteri hari ini nampaknya macam sari suntuk lah. Walaupun dia ada urusan-urusan lain, dia datang tengah hari, kemudian mungkin berehat seketika, jalankan tugas, betul balik-balik untuk mesyuarat malam ni. Dan kabarnya saya dapat katanya Perdana Menteri hadir lagi. Siang tadi dia hadir, dan malam ni. Jadi dalam keadaan begini, kita hairan sekali bercakap soal perjanjian sulit antara Datuk Seri Ismail Sabri dengan Tan Sri Muhyiddin itu disaksikan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Tan Sri Anwar Musa. Jadi kita bertanya atas kapasiti apa beliau menjadi saksi kepada perjanjian tersebut, dan atas kapasiti apa beliau menandatangani perjanjian itu. Kalau perjanjian itu ditangani atas nama Datuk Seri Ismail Sabri dan Tan Sri Anwar Musa sebagai saksi ni, okeylah bagi kita. Tapi bila mengatakan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri akan memastikan UMNO menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, ini benda yang bagi saya satu benda tak boleh kita maafkan. Kalau benda itu benar-benar ada. Sebab itu kita menuntut Yang Amat Perdana Menteri menyatakan sejelas-jelasnya. Kalau tidak, nanti beliau juga tidak terkecuali boleh diambil tindakan. Kerana ini tindakan kalau benar-benar mendahului UMNO. Jadi kita melihat dari segi aliran waktu, jadah waktu, perjanjian itu ditandatangani waktu Tan Sri Muhyiddin berhenti daripada jawatan Perdana Menteri. Dan saat itu saya ingat sekitar 20 Ogos tahun lalu. Dah setahun berlalu sekarang. Tapi bagaimanapun saya melihat saat itulah yang dihebohkan bahawa akan berlakunya pemilihan jawatan dalam parti UMNO. Apakah dalam perjanjian itu mereka akan menyokong agar Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon presiden, dan seandainya beliau jadi presiden, beliau akan membawa Tan Sri Muhyiddin kembali dalam UMNO dan melantiknya sebagai Perdana Menteri. Apakah ini mungkin berlaku? Jadi segala kemungkinan ini yang kita nantikan adalah penjelasan yang tuntas daripada Yang Amat Perdana Menteri. Ini kalau benda itu berlaku, saya kata ini satu benda yang sukar untuk dimaafkan. Tapi bagaimanapun kita sekarang ni kita tumpukan waktu kita berhubung dengan pilihan raya. Jadi kalau pilihan raya itu jadi terlaksana 6 bulan lepas nanti, waktu itu kalau perlu ganyang, kita ganyang lah habis-habisan. Kalau benar surat tersebut berwujud, maka warga UMNO harus faham bahawa UMNO ni kita ikut presiden lah yang putuskan. Itu kata Saudara Firdaus Fik Ishak. Ya betul, kita sentiasa berlapang dada. Dan saya yakin Presiden UMNO dalam keadaan berlapang dada juga. Beliau perlu memikirkan tentang parti kita yang tak boleh diremehkan. Saudara Makuharas, hasil meeting tak ada? Ada. Mana boleh meeting tak ada hasil, saudara? Ya begitulah saudara Rosnian Nafi. Dia kata pandai-pandai je jual nama UMNO. Ini masalah. Tapi tak apa saudara, sabar dulu. Sebab kita nak tunggu jawapannya. Dia belum kena menjelaskan secara tuntas. Tan Sri Muhyiddin juga perlu menjelaskan berhubung soal tersebut. Barulah kita sebagai warga UMNO faham, tahu keadaan, dan kita buat keputusan kita. Sekarang ni kita tak boleh nak buat keputusan. Saya tak boleh menyatakan ini keadaannya, tak boleh. Kalau benar itu berlaku, bahawa bagi saya ada kecurangan. Kalau benar. Kalau tak benar, kita harus berlapang dada. Dan UMNO dari segi awal lagi kita dah katakan bahawa kita menerima Datuk Ismail Sabri sebagai poster boy. Tetapi saya selalu menyatakan teman-teman, jangan kita mengharap sangat, kerana segala-galanya terletak di bawah kuasa Duli Yang Mulia Tuan Agong. Baginda lah yang berhak, yang mutlak untuk memutuskan siapa calon Perdana Menteri. Sebab itu Waimah pun, saya cakap terus terang saudara, seandainya parti pembangkang
dapat majoriti nak bentuk kerajaan, kalau mereka mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim lah calon jadi Perdana Menteri, pun salah. Kerana yang menentukanlah Agong. Kalau Agong kata dia tak mau, dia nak Nurul Izzah, macam mana? Kalau Nurul Izzah menang, ini perlu dilihat saya. Itu kalau Parti Keadilan menang, Kumpulan Pakatan Harapan. Begitu juga dengan UMNO. Seandainya UMNO menang, dominan, boleh membentuk kerajaan, kalau Agong tak setuju, maka perlu dicari calon daripada UMNO untuk jadi Perdana Menteri. Ini kena jelas. Saudara Nazar Al-Kir, dia kata berlapang dada, tapi sak nafas sekarang ni. Kita berlapang dada, dalam waktu yang sama kita sesak nafas kerana kesan ekonomi yang begitu menghimpit sekarang ni. Harga barangan meningkat, saudara. Jangan main-main. Sebab itu saya katakan kesan daripada perjanjian sulit yang dilihat, yang didedahkan sebelum mesyuarat Majlis Tinggi UMNO. Saya pun tak faham kenapa didedahkan sebelum 30 Oktober, 30 September. Mereka juga mempunyai sesuatu matlamat. Sebab itu didedahkan semalam, saudara. Sebab kesan daripada itu, akhirnya UMNO terpaksa memikul beban. Kita harus memikul beban daripada tindakan tersebut. Bukan tindakan mendedahkan, tapi tindakan kalau benar adanya perjanjian sulit itu. Iaitu perjanjian sulit antara Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri dan Muhyiddin Yassin yang terdedah. Benda ini terdedah di semua, bagi kita banyak media sosial. Jadi dari beberapa lampiran kita tengok, bukan setakat 7 atau 10, 16 perkara, 17. Bahkan penanda tangan yang menjadi saksi kedua dalam perjanjian itu juga dilihat seolah mereka tidak jujur. Kerana tiba-tiba dia ambil, dilantik Tan Sri Anwar Musa. Ini juga persoalan yang perlu dijawab. Jadi memang dalam yang didedahkan, kita macam saya Dr. Lokman cakap, kita dapat lihat dalam media sosial, perkara 7, 8, 9 ditutup. Apakah ada lagi sesuatu benda yang lebih sulit, yang lebih membahayakan UMNO? Jadi pertambahan perjanjian itu sampai 17. Jadi dalam keadaan begini, Datuk Seri Ismail Sabri harus akur menjelaskan pada warga UMNO. Pertama, kenapa diwujudkan perjanjian tersebut. Kedua, intipati perjanjian tersebut. Dan diperhalusi satu persatu. Dan paling penting, kenapa beliau redha dan bersetuju untuk melantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri selepas PRU yang ke-15 nanti. Apakah beliau yakin bahawa Tan Sri Muhyiddin boleh menang dalam pilihan raya? Sedangkan kita dah bercakap sahabat malam, belum pasti Paguh akan beri undi kepada beliau. Di keadaan-keadaan beginilah, saudara, yang saya lihat menjadi beban kepada UMNO. Jadi saya amat mengharapkan sesuatu yang lebih tuntas dapat dilakukan oleh pimpinan berhubung dengan perkara tersebut. Saudara, aduhai, waktu-waktu begini teman-teman menghubungi saya, mereka bukan tak tahu 9.30 sampai 10.30, janganlah ganggu saya. Saudara Syed Bakar, dia kata akar umbi kena pastikan ada musuh dalam selimut. Benar. Sebab itu warga akar umbi dah kenal. Saudara, warga akar umbi tak perlu saya jelaskan siapa mereka. Saya sebut saja musang berbulu ayam yang nak jadi calon-calon katak pun mereka dah tahu. Dan malahan akar umbi menuntut agar mereka ini dipecat daripada UMNO. Ini keadaan saya, ya, macam saudara Muhammad Zakaria Ahmad, dia kata manusia macam tu parti nak simpan lagi buat apa? Itu keadaannya, saudara. Kita mengharapkan sesuatu tindakan yang tegas dilakukan. Sebelah Kidal Abdullah, Kidal Kadir. Saudara tak baik, saudara. Janganlah saya tuduh yang bukan-bukan. Gunakan ayat begitu, saya tidak mengizinkan dalam live saya ini menuduh ataupun menamakan seorang dengan gelaran-gelaran yang tak baik. Saya tahu mungkin saudara juga daripada parti yang lain, bukan daripada parti UMNO, ataupun anda menyokong seorang. Katalah seorang saudara menyokong si Polan. Saya pun kata pula si Polan itu dengan gelaran macam-macam lah, macam dia orang buat sekarang, Zuraidah mak lampir lah apa semua. Itu bukan budaya kita. Macam mereka menggelar Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan macam-macam gelaran, saya tak setuju. Dan mereka menggelarkan Presiden UMNO, tentulah saya akan marah. Menjadi tanggungjawab saya mempertahankan presiden yang dipilih oleh ahli. Saudara kena ingat, dalam sistem demokrasi janganlah saudara
cakap sembarangan. Saudara Ramli Abdul Rahman, standby, pusat, lelong. Apa nak lelong, saudara? Saudara Muhammad Zubir Awaludin, mereka ini, Atuk Kerala, Tan Sri Muhyiddin dan lain-lain, ibarat musang tak dapat makan anggur. Bukan tak musang, saudara. Mereka ini adalah beruang yang tak dapat makan anggur, maka dikatakanlah anggur itu masam. Ya, saudara. Jadi memanglah Tan Sri Muhyiddin sekarang ni, Dr. Mahathir pun dia tahu. Saya tak mau cakap lagi tentang Dr. Mahathir ni dengan macam-macam lah. Saya terima saudara hari ini berhubung dengan apa ini retorik kosong yang dilontarkan oleh Dr. Mahathir, kononnya bahawa gabungan tanah air itu untuk memertabatkan bangsa Melayu lah apa semua. Kita tahu keadaan sebenar. Jadi bagi saya, malah lah saya nak bercakap, sebab dia dah tak seharusnya kita, ialah orang dah tua. Cuma satu benda yang agak melegakan saya, akhirnya Dr. Mahathir mengakui bahawa pelantikan hakim itu mungkin zaman beliau, tidak berlaku zaman sekarang. Mungkin saudara, dia kata pelantikan hakim, campur tangan hakim dalam sistem judiciary negara ada. Jadi saya dengar daripada video yang tular di media sosial, saya pun terkejut. Akhirnya dia mengaku itu mungkinlah gamaknya zaman-zaman akhirnya, maka beliau mahu menyatakan kebenaran. Terpulang. Tapi untuk kita nak maki hamun, dia pun dah tua, saya. Sebab itu saya dah cakap pada anak-anaknya, saya berpesan pada anaknya, jangan izinkan Dr. Mahathir meneruskan hasratnya untuk masih lagi bergiat dalam politik. Sebab medan politik ini memang kadang-kadang terlalu zalim, apatah lagi dalam usia beliau yang sebegini. Sebab orang akan maki, orang akan hamun, banyak juga ada gaulan, fitnah dan sebagainya. Seharusnya bimbinglah dia untuk, macam tadi saya tengok ada tular satu video bagaimana Dr. Mahathir mengislamkan ini sahabat baru kita. Itu baguslah begitu. Patutnya buatlah kerja-kerja amal. Saudara jangan lupa, almarhum Tengku Abdul Rahman, selepas beliau meninggalkan jawatan sebagai Perdana Menteri, beliau memilih untuk menjadi Presiden OIC, dan beliau menjadi yang dipetua Perkim, itu untuk menjaga kebajikan Islam. Itu sewajarnya begitu, saudara. Tapi bila masih lagi nak masuk dalam medan politik, medan politik ni paling zalim, saudara. Kerana kuasa, manusia sanggup melakukan apa saja. Manusia sanggup melakukan pembunuhan, sama ada pembunuhan karakter ataupun fizikal. Lihatlah sendiri apa berlaku di Ukraine dengan Rusia. Hanya kerana politik, 300,000 tentera daripada Rusia dikerahkan, berada di lapangan, dan NATO pula meletakkan 300,000 tentera berperang. Dan pemimpin melihat dari jauh begitu saja. Begitu saya katakan zalimnya politik ini. Hanya kerana nak berebutkan kuasa, sanggup berbunuh-bunuhan, malahan sanggup melakukan korupsi. Hanya kerana kuasa, hendakkan kuasa, sanggup beli jawatan. Soal fitnah soal lain, soal maki hamun soal lain. Mana pemimpin yang tak kena maki? Ini yang saya katakan, Dr. Mahathir sewajarnya berhenti total duduk di tingkat sembahyang, sebab waktu-waktu sekarang dah 93, 94. Masa berjalan terlalu pantas sekarang ni. Apakah sisa-sisa kehidupan ini mau dihabis dengan maki seranah orang, dengan doa-doa yang tidak baik? Sepatutnya warga semua selama umat Islam, kita berdoa kebaikannya. Ini tidak. Jadi sebab itu saya kata berhentilah, saudara. Saudara Fazilah Abdul, kerajaan mandat rakyat, terpulanglah pada rakyat memilih. Benar? Sebab itu kita menuntut. Sebab itu UMNO menuntut dari awal. Saudara, jangan kita lari dari fakta ini. Sebab itu saya kadang-kadang mendengar bila orang mengatakan bahawa UMNO ni mabuk kuasa, gila kuasa, nak jadi Perdana Menteri. Tidak. Kerana konon-konon nak menyelamatkan kluster mahkamah. Tidak sama sekali. Yang kita tuntut supaya sebuah kerajaan yang baru dapat dibentuk, di mana kerajaan itu adalah mewakili suara rakyat. Itu yang paling penting. Setelah kita melihat kehancuran parti yang sepatutnya mendominasikan
di Putrajaya, iaitu Parti Keadilan. Saya tidak lari daripada kenyataan saya, saudara. Keadilan menang pilihan raya 2018. Parti Keadilan memperolehi 128 kerusi parlimen. Sebab semua mereka yang bertanding itu mendapat watikah untuk mereka bertanding sebagai calon daripada Dr. Wan Azizah. Watikah sebagai mewakili Parti Keadilan. Cuma yang agak menghairankan, mereka membentuk kerajaan di bawah Pakatan Harapan dan melantik Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Ini yang cuba, yang diselindungkan dengan mengatakan Pakatan Harapan 22 bulan saja, macam mana nak lakukan perubahan. Jadi setiap saya dengar, saudara, apabila contoh saya bagi tahu, Siti Aisyah dia berucap di Ipoh, tak silap saya, dia kata kerajaan Pakatan Harapan cuma 22 bulan mentadbir, sedangkan UMNO Barisan Nasional 60 tahun. Tentulah banyak benda yang tak dapat kita buat. Artinya Aisyah juga bersetuju bahawa yang menang pilihan raya lepas bukan Parti Keadilan. Saya pemenang, apa hal dia orang ni? Sedangkan mereka mewakili Parti Keadilan, jurucakap Parti Keadilan, pimpinan Parti Keadilan. Apakah kerana nakkan kuasa maka sanggup membohongi rakyat ataupun menutup kelemahan? Bagi saya, mereka berusaha untuk menutup kedangkalan. Berhentilah agar pimpinan daripada Parti Keadilan mempertahankan kerajaan Pakatan Harapan. Wak Imam Mat Sabu pun Pakatan Harapan. Bagi saya jeliklah mendengar kenyataan apabila wujudnya kerajaan Pakatan Harapan. Sebenarnya tak sebegitu. Rakyat memilih bukan Pakatan Harapan. Rakyat memilih Parti Keadilan. Itu fakta. Saya haraplah saudara Mat Sabu ke orang daripada, kalau anda daripada Parti Keadilan, artinya anda mengkhianati parti. Itu keadaannya. Saudara Fauzan Abdul, mana ada? Kalau ia pun kebenaran MKT. Apa maksud puan? Saya tak tahu. Mana ada? Kalau ia pun kebenaran MKT. Saya melihat, mungkin anda bercakap tentang apa yang sedang dibincangkan sekarang, tentang pembubaran parlimen. Memang tadi dah dapat kata sepakat. Cuma yang saya nak jelaskan pada anda, tentulah tidak boleh dikeluarkan kenyataan berhubung tarikh pilihan raya, kerana tidak menghadap agung lagi. Melainkan mungkin pagi tadi Datuk Ismail Sabri menghadap agung. Mungkin. Kalau beliau dah menghadap agung, berarti bagi saya tak perlu ada sidang parlimen lah. Terus bubar sajalah kalau agung bersetuju. Ini keadaannya sebenarnya, saudara. Kita tunggu sekejap lagi. Saudara Saleh Taib, kau dah semayang isyak ke? Saya semayang isyak pukul 8.30 tadi, saudara. Waktu isyak, saudara, pukul 8.30. Saya live pukul 9.30. Saudara, terima kasih kerana anda mengingatkan saya. Saya bagi tahu teman-teman, janganlah kita untuk saling sindir menyindir, saudara. Saudara Skyrock, baik kau fikirkanlah PRU 14 dulu. Apa boleh jadi sejarah hitam bagi rakyat Malaysia? Sejarah hitam bagi rakyat Malaysia, Skyrock, saya nak jelaskan bahawa rakyat ditipu, rakyat diperdaya, kerana yang bertanding mereka atas tiket Parti Keadilan, tapi mereka membentuk kerajaan Pakatan Harapan. Parti Keadilan presidennya waktu itu Datin Seri Dr. Wan Azizah, bukan Dr. Mahathir. Dr. Mahathir hanya sekadar memenangi 13 kursi. Yang sering saya katakan, mereka melakukan kesongsangan dalam era demokrasi. Kerana parti PBM waktu itu, sebelum dia berpecah, sebelum dia bergaduh dengan nama Tan Sri Muhyiddin, PPBM cuma ada 13 kursi, sedangkan Parti Keadilan ada 52 kursi. Sewajarnya wakil daripada Parti Keadilan lah yang membentuk kerajaan waktu itu. Apa salahnya namakan kerajaan keadilan, tapi diubah pada Pakatan Harapan. Yang persoalan yang sering saya lontarkan, saudara, adalah kenapa pimpinan Parti Keadilan tidak membantah? Apakah kerana mereka juga terlalu gelojoh untuk menjadi menteri? Nanti kalau bantah, nanti tak ada can jadi menteri. Sebab Perdana Menteri Dr. Mahathir sepatutnya kena beranilah, selanglah. Itu yang saya maksudkan, saudara. Sepatutnya mereka menentang waktu
nak diwujudkan kerajaan Pakatan Harapan. Mana wira-wira yang hebat? Mana Aisyah waktu itu? Mana Rafizi waktu itu? Kenapa tak bangun? Jangan sembang saja bahawa orang ni tak betul, orang ni tak betul. Kenapa tak bagi ni ke depan? Sekadar parti anda dari segi demokrasinya, rakyat dah memilih. Tidak ada siapa pun boleh menafikan. Wak Ima, parti DAP sendiri pun. Ya saudara, dalam keadaan begini sewajarnya kita harus berpegang pada prinsip. Prinsip demokrasi, majority, rule the minority. Artinya, kumpulan yang banyak itu harus mentadbir kumpulan sedikit. Bukan kumpulan sedikit mentadbir yang lebih. Maka jika kita berlaku, berlakulah kesongsangan. Bagi saya, sebab itu saya mengatakan, rakyat tak berdaya, rakyat ditipu. Natijahnya, tak sampai 22 bulan, runtuh kerajaan itu. Berlarutan pula lagi dengan kerajaan Perikatan Nasional. Lebih songsang lagi, lebih maha kelang kabut lagi bila ada berlakunya scheme of thing yang saya sifatkan sebagai rasuah politik yang tak sepatutnya UMNO menyertai. Sebab itu saya suka, gembira apabila wakil-wakil rakyat UMNO akhirnya menarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin. Sebab kita menuntut, okey, kita katakan sebagai alasan untuk menanti tarikh pilihan raya tangguh 6 bulan, bulan Ogos. Okeylah. Tapi tiba-tiba mungkin kerana nakkan jawatan sanggup membelakangkan parti. Orang ini sampai sekarang ni masih ada berada dalam kluster mahkamah. Mereka ini juga mengkhianati UMNO yang sewajarnya diambil tindakan oleh Presiden. Kita masih ada lagi pimpinan. Kita ada Datuk Samsul Nasarah, kita ada Datuk Jazlan, kita ada Datuk mantan Ketua Puteri dulu. Dah. Kita masih ada lagi pemimpin yang tidak menyertai. Ada Tengku Anan, Datuk Najib, ada Presiden UMNO sendiri. Saudara. Dan tak semestinya kita tegih-hegih nak duduk di bawah orang yang mengkhianati kita. Ini saya rasa, saya yakin perbincangan masih lagi sedang berjalan. Kita tunggu. Sabar menanti saudara. Saya ingat insya-Allah malam besok kita akan ulas habis-habisan apa dapatan dalam Majlis Tinggi yang sedang bersidang sekarang ni. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.